Oke, salam dan salam sejahtera. Pencerahan saya, kerajaan ahli parlimen. Kenapa saya katakan kerajaan ini kerajaan ahli parlimen? Karena kerajaan ini bukan kerajaan mandat rakyat. Kita sudah tahu apa yang berlaku, yang mana apabila berlakunya peletakan jawatan Perdana Menteri oleh Tun dan berlakunya langkah Sheraton, maka kita tahu gabungan Pakatan Harapan itu berpecah, yaitu apabila parti Bersatu keluar dan membentuk satu kerajaan baru bersama parti yang kalah. Dan kita lihat juga satu lagi kumpulan daripada penyokong Azmin yang mana dibawa sekali daripada parti PKA bergabung dengan mereka, yang mana kita panggilkan itu geng skitol. Inilah yang berlaku hari ini. Dan di sini kita lihat apabila mereka membentuk kerajaan, kita lihat apa yang telah pun mereka lakukan kepada kerajaan mereka sendiri. Yang menarik sokongan adalah UMNO, yang mana apabila tarik sokongan maka Tan Sri Muhyiddin Yassin tidak ada pilihan, yaitu terpaksa letak jawatan dan mereka membentuk lagi kerajaan baru yang ada di kalangan mereka, yang mana pula daripada UMNO menjadi Perdana Menteri yang kita lihat hari ini. Dan inilah hasilnya, yang mana ahli-ahli parlimen ini berpusing-pusing dan mereka orang yang sama yang tetap ada di situ. Inilah akibatnya, yang mana saya juga akui jika Pakatan Harapan nak mengambil balik mandat rakyat, tidak akan boleh kerana tidak cukup majoriti. Kerana Parti Bersatu telah pun menarik diri, begitu juga geng-geng skitol yang ikut. Dan selepas itu berlaku lagi lompat-melompat. Jadi di sini Pakatan Harapan tidak cukup majoriti. Itulah akibatnya daripada pengkhianatan itu dan berlakunya kerajaan ahli parlimen ini. Yang mana mereka yang hendak memerintah hari ini adalah mereka-mereka yang daripada parti yang kalah, mereka yang khianat, mereka yang lompat kata. Ini yang kita lihat hari ini, yang mana kerajaan ini terbentuk dan dilihat oleh negara luar dan rakyat sendiri dalam negara ini sebagai satu kerajaan yang gagal dan juga kerajaan yang tidak mementingkan rakyat. Ini jelas. Apa yang terjadi, yang kita lihat hari ini, Tan Sri Muhyiddin Yassin melakukan pengkhianatan kepada PH. Kerana dia sewaktu dia keluar dibuang daripada UMNO, kita tahu dia dah tak ada pilihan. Kerjaya politik Tan Sri Muhyiddin Yassin di waktu itu sudah tidak ada lagi, kerana dia sudah keluar dibuang daripada UMNO. Siapa lagi yang nak kutip dia? Dia nak pergi kepada PKA waktu itu. Dia pun tak ada jalan. Tiba-tiba kita lihat Parti Bersatu itu ditubuhkan dan mereka sanggup pergi berjumpa dengan Datuk Seri Anwar Ibrahim ke penjara, pergi jumpa Datuk Seri Anwar Ibrahim ke mahkamah demi untuk mendapat sokongan dan kebenaran untuk bergabung bersama untuk menjadikan satu pakatan baru, yaitu Pakatan Harapan. Tetapi apabila pilihan raya yang mana kita tahu dia bertanding atas logo PKA dengan bendera PKA dan mendapat mandat daripada rakyat, dan dia boleh lagi menang, dan akhirnya dia khianat hanya untuk dia nak menjadi Perdana Menteri. Ini adalah pada saya rakyat yang saya lihat satu daripada pengkhianatan terbesar, yang mana kalau kita lihat dia sudah hilang kerjaya politik dia apabila dibuang oleh UMNO, yaitu pimpinan Datuk Seri Najib sendiri, yang mana sebagai timbalan Perdana Menteri ditolak, dibuang seperti itu. Dan kita lihat di waktu itu polis pun pergi ke rumah siasat. Tetapi apabila dia telah pun bersama dengan Pakatan Harapan, akhirnya sampai hari ini kita lihat apa yang Tan Sri Muhyiddin sangat berseronok, sangat bergembira, sangat enjoy dengan apa yang telah dilakukan. Ini adalah satu pengkhianatan kepada parti, kepada kawan-kawan dia, terutamanya Datuk Seri Anwar Ibrahim. Inilah yang saya lihat sebagai rakyat, yang mana pada saya memang dunia ini selalu tidak adil, tetapi saya lihat ketidakadilan itu berlaku kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim. Kerana kita tahu jika Bersatu tidak keluar, geng skitol juga tidak akan keluar, kerana mereka tidak dapat nak membuat satu gabungan baru di luar. Dan sepatutnya mereka memberi laluan waktu itu adalah kepada Datuk Seri Anwar Ibrahim, yang mana kita semua rakyat tahu. Tidak perlu pun saya nak perjelaskan di sini, tetapi kerana tajuk saya yang berbunyi kerajaan ahli parlimen, supaya jelas bahawa inilah kerajaan yang mereka bentuk ni
daripada ahli-ahli parlimen yang kita lihat parti kalah, parti yang khianat, parti yang melompat jadi kata, semua ada di dalam ni. Yang mana mereka ini adalah, pada saya, kalau di negara lain yang membentuk kerajaan seperti ini, saya rasa mereka ini sudah lebih baik tidak menjadi ahli politik, kerana dilihat betul-betul sudah mengkhianati mandat rakyat. Mereka yang membentuk kerajaan hari ini, kenapa juga gagal? Mereka sentiasa dikritik oleh rakyat setiap hari. Jadi apabila mereka ini dikritik oleh rakyat setiap hari, maka mereka juga susah nak buat kerja, dan mereka harus membuat yang terbaik untuk dipertontonkan kepada rakyat. Hakikatnya mereka tidak boleh nak buat kerja kerana mereka ini tidak mempunyai pengalaman. Dan kerana juga mereka telah pun menjadi pengkhianat, maka kerja yang mereka buat tidak pernah menjadi. Sentiasa saja dikritik oleh rakyat, tidak rakyat internasional, iaitu antarabangsa akan mengkritik. Inilah yang akan berlaku. Dan kerajaan baru terbentuk ini, dipimpin oleh Datuk Seri Ismail Sabri ini, saya berharap dapat menyelesaikan masalah COVID ini. Kerana kita tahu, yang sebelum ini pun dia sendiri yang menjadi Menteri Kanan untuk menyelesaikan masalah ini. Tetapi kita tahu dengan alasan-alasan dia, mengatakan api itu depan ditutup, belakang dibuka lah. Hari ini dia Perdana Menteri, tanggungjawab itu dia dah tak boleh lari. Dia harus selesaikan masalah ini dengan segera. Kalau daripada segi ekonomi, saya percaya agak sukar. Tetapi yang saya harapan sebagai rakyat, itulah COVID itu harus diselesaikan. Kerana yang susah di bawah bukan mereka. Mereka tak apalah, hari-hari buat meeting, itu kerja mereka. Kerana rakyat di bawah ini mereka bukan lihat. Meeting yang penting. Meeting dan dapat jawatan. Ini yang ada buat masa ini. Saya tidak tahu dalam berapa tempoh ke bulan ini, 1 bulan lagi, apakah ada perubahan. Ini saya harap mereka ada perubahan dalam kabinet baru dan tidak begitu besar, tetapi memberi manfaat kepada rakyat. Jangan lagi membuat menteri, duta bertaraf menteri itu buang semua sekali, membazir duit rakyat kerana tidak ada faedah. Banyak juga kementerian-kementerian yang buat masa ini tidak perlu kita ada fungsikannya dulu kerana tidak penting. Yang penting adalah sekarang ini kesihatan, yaitu COVID. Ini yang dipentingkan dulu. Kalau saya sebagai rakyat lihat seperti itulah. Dan untuk di akhir video ini, saya juga melihat teguran-teguran daripada kawan-kawan yang menonton channel saya, yang mengatakan hentikan berpolitik, lebih baik fokus kepada COVID. Saya nak menjawab satu. Saya boleh berhenti nak menceritakan politik, kritik politik mereka ni. Tetapi mereka juga harus berhenti. Betul-betul buat kerja untuk rakyat. Saya juga sebagai rakyat, saya juga punya saudara mara, saya juga punya adik-beradik dalam negara ni. Negara ni adalah milik kita bersama. Mereka yang jadi pemimpin itu adalah lantikan daripada kita yang memberi undi kepada mereka. Saya bersuara ini bukan daripada hati saya, tetapi daripada hati saya melihat rakyat kebanyakan yang susah. Saya sendiri mungkin senang, tetapi kawan-kawan saudara mara yang ada di luar tu, apakah mereka senang? Jadi ini yang kenapa saya perlu bersuara. Ini adalah demi saya membuat penjelasan. Ini adalah satu yang saya boleh lakukan untuk memberi semangat, untuk menunjukkan apa sebenarnya yang berlaku di negara kita ini. Dan untuk saya nak sibuk dengan masalah COVID ini juga bukan tanggungjawab saya. Tanggungjawab ini adalah dibebankan oleh kerajaan baru yang terbentuk ini. Siapa mereka yang jadi menteri? Mereka ini makan gaji puluh-puluh ribu, ratusan ribu. Menteri-menteri, mereka yang mendirikan kabinet ini, orang-orang PAS itu, apa kerjanya? Mereka-mereka yang lantikan JLC, mereka-mereka yang lantikan politik ini, apa kerjanya? Saya tidak boleh berhenti bercakap kalau saya sebagai rakyat lihat mereka berpolitik. Ahli politik ini main politik, kita rakyat nak dihentikan. Dan netizen nak suruh berhenti, tidak dapatlah. Saya akan membuat pencerahan yang mana saya lihat memberi yang terbaik untuk kita semua. Walaupun saya tidaklah pro kepada kerajaan yang ada, tetapi sekurang-kurangnya kritikan saya itu membina untuk memberi kata dua. Walaupun saya rakyat mungkin tidak dilihat oleh mereka, tak kisah, tetapi sekurang-kurangnya ada 1-2 orang yang menonton channel ini, itu memberi manfaat kepada orang lain supaya paham kenapa politik kita ini berlaku. Banyak juga yang tidak paham bahawa kerajaan yang terbentuk ini, kenapa Anwar tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Itulah sebabnya, kerana pembentukan itu daripada
ahli parlimen, yang mana ahli parlimen ini yang menentukan kalangan mereka untuk naik, yaitu cukup atau tidak majoritinya. Kalau daripada mandat rakyat memang tidaklah. Kita boleh lihat, buat undian kepada rakyat. Oke, siapa calon Perdana Menteri? Kita pergi hantar ke seluruh negara nih, seluruh negeri, kita lihat. Tanda tangan, siapa nak Perdana Menteri, Anwar ataupun Datuk Seri Ismail Sabri. Dah tentu jelas lah Datuk Seri Anwar Ibrahim. Tetapi daripada bilangan kerusi ahli parlimen itu yang membentukkan kerajaan yang ada. Inilah penjelasan saya yang mungkin sedikit membina kepada kawan-kawan yang mungkin belum paham isu ini. Karena ramai juga yang bertanya isu ini. Itulah sebabnya Datuk Seri Anwar Ibrahim itu tidak boleh menjadi Perdana Menteri. Sepatutnya sudah boleh, karena berlakunya pengkhianatan, yaitu bersatu pimpinan Tan Sri Muhyiddin Yassin keluar daripada PHS, begitu juga geng-geng Azmin Ali, maka itulah tidak cukup majoritinya. Karena kerajaan Malaysia ini terbentuk daripada majoriti ahli parlimen, bukan daripada kita rakyat. Hari ini kita bersuara pun mereka tidak akan jatuh, tetapi kita hanya boleh menekan mereka supaya mereka tertekan dan mereka ambil take note akan apa ulasan kita, ataupun seperti mana yang kita lihat hantar memo ke istana, buat desakan sebelum letak jawatan. Itu saja yang kita mampu. Tetapi selebihnya untuk nak letak jawatan itu adalah, ataupun mereka nak mengundur diri ataupun nak buat pilihan raya ke, itu adalah di tangan mereka sudah. Hak kita rakyat tunggu lagi 5 tahun ataupun PRU ke-15 ini. Itulah yang kita ada. Dan kita terpaksa bersuara seperti saya ini. Jika kawan-kawan rasa lebih baik pandangan daripada saya, maka buatlah video sendiri. Saya pun berterima kasih kerana kawan-kawan mahu melihat channel saya ini. Walaupun saya jarang nak melalut di dalam channel, tetapi ini saya terpaksa melalut sendiri untuk kawan-kawan yang menonton channel ini. Kerana inilah cara saya boleh berinteraksi dengan kawan-kawan di luar. Dan sekian dulu pencerahan saya. Jika ada sebarang pertanyaan ataupun apa-apa, sebenarnya boleh saja kamu orang membuat di komen yang di bawah tu. Saya akan melihat jika saya ada waktu. Tapi selalunya saya akan lihat. Tapi kalau dah beribu, kadang-kadang saya terpaksa dah jauh ke bawah kan, jadi saya tak dapat nak lihat. Jadi jangan kata saya tak lihat. Cuma untuk nak membalas komen-komen kawan-kawan ataupun pengkritik, itu saya tak ada waktu lah. Tapi untuk saya baca, kadang saya sempat baca. Kerana terlalu banyak komen. Dan saya berterima kasih kerana support dengan channel ini. Walaupun saya ni pun seperti anda di luar, dan saya tidak ada apa-apa, dan saya juga tidak sehebat kawan-kawan di luar, tetapi cukup daripada pandangan saya, luahan hati saya, yang mana perlu kita ubah benda ni demi kita rakyat. Bukan saya untuk kepentingan saya. Saya buat video ni tidak ada untuk kepentingan saya. Kadang-kadang mereka tanya saya, apakah kamu dapat dana daripada Anwar Ibrahim, daripada PHS, daripada PKR, daripada mana-mana? Saya tidak ada kenal pun, saya tidak ada dapat pun daripada siapa-siapa, dan tidak tahu pun mereka-mereka pemimpin-pemimpin ini semua. Saya buat kerja saya saja. Itulah yang mungkin ramai fikir bahawa saya ni ejen-ejen ataupun mereka-mereka yang disuruh ataupun ini, tidak. Tetapi saya pro kepada PHS, dan saya menyokong Datuk Seri Anwar Ibrahim itu adalah daripada apa yang saya lihat, yang mana perjuangan, yang mana saya juga membaca banyak artikel. So dari situ saya juga belajar seperti anda di luar, dan saya sharekan apa yang saya rasa. Dan untuk kita sebagai anak muda membangunkan negara kita ini, kita perlu keluar daripada kepompongan apa yang berlaku, iaitu politik yang ada ni, yang mana politik ini perlu kita ubah. Yang lain-lain itu sebenarnya banyak, tetapi saya bukan tidak berani, tetapi saya perlukan seorang pakar untuk menjelaskan lagi bahawa contohnya bahagian perundangannya, contohnya kita punya yang melibatkan istana ni. Jadi saya jarang nak membuat komen yang lebih, kerana cukup untuk kita rakyat kepada rakyat. Sekian, terima kasih.